Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Adham bin Baba, Menteri Kesihatan Malaysia, seterusnya para wartawan, wakil-wakil media. Terima kasih atas kehadiran pada sidang media mingguan untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Hari ini saya akan memberi sedikit update berkenaan dengan program kita, dan selepas itu Dr. Adham akan memberi update dari sudut KKM, dan kita akan menjawab soalan-soalan daripada media sama ada secara fizikal ataupun secara maya. Setakat semalam 5,534,414 orang telah daftar melalui MySejahtera untuk menerima vaksin COVID-19. Selain daripada itu, 404,399 orang telah daftar melalui laman web dan call center. Ya, ini jumlah yang berasingan daripada jumlah yang saya sebutkan daripada MySejahtera. Jadi tambahan daripada 404,399 setelah dimurnikan jumlah ini berdasarkan kepada pertindihan, sebab ada yang daftar banyak kali, sama ada melalui MySejahtera dan laman web dan call center. Kita telah dapati daripada 404,399, 200,000 lebih kurang adalah unique entries, ya, dan kita akan masukkan jumlah tersebut ke dalam sistem MySejahtera. Mengikut rasio pendaftaran kepada populasi sasaran daripada MySejahtera, ini meliputi 22.8% daripada penduduk yang disasarkan. Bilangan temu janji yang telah pun kita keluarkan kepada fasa pertama adalah 391,877. Bilangan yang telah pun divaksinasi adalah 301,699. Bilangan dos yang telah kita terima adalah 664,560. Saya ingin memberi update berkenaan dengan penghantaran vaksin kita. Hari ini kita akan terima 83,070 dos lagi Pfizer BioNTech, dan hari ini kita akan terima 100,000 vaksin Sinovac. Ya, 83,070 Pfizer BioNTech dan 100,000 vaksin dos daripada Sinovac. Dan pada 22 Mac kita akan terima 124,020 dos Pfizer BioNTech dan 100,000 dos Sinovac. Dan pada 29 Mac kita akan terima 125,190 dos Pfizer BioNTech. Dan pada 29 Mac tersebut, kumulatif penghantaran dos Pfizer BioNTech adalah 1,350,000. Ya, dan itu akan melengkapkan penghantaran untuk suku tahun yang pertama. Pada 18 hari bulan Mac, hari Khamis, jam 1:30 petang, kita akan mulakan vaksinasi menggunakan vaksin Sinovac di Hospital Rembau. Ya, saya lah yang pertama yang akan terima Sinovac. Untuk bilangan dos yang telah pun diberi di setiap negeri setakat ini, seperti mana yang telah pun kita umumkan pada pagi tadi melalui media sosial. Cuma saya ingin highlight 5 negeri yang paling tinggi pemberian vaksin. Negeri Selangor 36,163, Negeri Perak 33,036, Negeri Sarawak 31,527, Kuala Lumpur 28,244 dan Sabah 26,446. Manakala 5 daerah yang paling tinggi pemberian vaksinasi, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dia satu daerah 28,244, daerah Kinta, Negeri Perak 10,000,
858, daerah Kuantan, Pahang 10,344, daerah Gombak, Selangor 9,407 dan Kota Kinabalu 9,132. Saya nak bagi pecahan kategori mereka yang dah terima vaksin. Ya, ini belum lagi kita umumkan sebelum ini. Ya. Pecahan ini adalah daripada data yang diperolehi sejak 13 Mac yang meliputi 292,104 penerima. Because it's 2 days old data, dia tidak sampai 300,000 seperti mana saya umumkan tadi. Ini data yang tepat pada 13 Mac. Daripada data tersebut, 23.86% datang daripada segmen jururawat. 22.23% datang daripada segmen doktor. 23.40% datang daripada kumpulan kesihatan lain seperti medical assistant, juru X-ray, pembantu ambulans dan lain-lain. 21.33% datang daripada kategori keselamatan dan penguatkuasa, ATM, polis, Angkatan Pertahanan Awam, rela dan lain-lain. 5.62% datang daripada kumpulan doktor gigi, dentist. 3.45% datang dari kumpulan farmasi, pharmacist. 0.11% dari penerima anggota pentadbiran dan wakil rakyat. Ya, jadi daripada 292,104, hanya 302 sahaja datang daripada kategori anggota pentadbiran ataupun wakil rakyat. Yang lain seperti mana yang saya telah umumkan tadi. Saya juga ingin memaklumkan bahawa MySejahtera telah melaporkan bahawa terdapat 1.3 juta pengguna MySejahtera yang telah daftar melaksanakan pendaftaran tetapi tidak secara lengkap. Mereka hanya mengesahkan nama dan kad pengenalan melalui MySejahtera tetapi tidak menjawab soalan berkaitan dengan penilaian kesihatan dan memasukkan alamat mereka. Ini mengakibatkan pendaftaran mereka tidak lengkap. Ya, 1.4 juta yang hanya mengesahkan identiti mereka saja. Mereka tidak buat health assessment dan mereka tidak mengisi alamat mereka. Saya harap mereka ini akan dapat melaksanakannya secepat mungkin supaya 1.4 juta ini boleh ditambah kepada jumlah yang telah pun didaftar melalui MySejahtera. Proses pendaftaran yang lengkap diperlukan untuk kita memberi temu janji kepada mereka ini. Jadi saya telah minta supaya MySejahtera mengenal pasti pengguna yang tidak menjawab health assessment ini dan mereka akan terima SMS ke telefon bimbit mereka bermula petang ini untuk mengingatkan mereka bagi melengkapkan penilaian kesihatan ataupun health assessment dan memasuki alamat mereka. Alamat ini penting untuk dimasukkan sebab kita akan memberi temu janji di pusat pemberian vaksin yang paling berhampiran dengan alamat yang anda memasuki dalam MySejahtera. Itulah sebab kita minta alamat. Ya, kita tidak ambil alamat IC sebab ramai yang tidak duduk di alamat yang ada di dalam kad pengenalan. Dan alamat ini boleh ditukar pada bila-bila masa. Ya, maklumat detail kita dalam MySejahtera boleh ditukar pada bila-bila masa. Dan kita akan memberi temu janji tempat pusat pemberian vaksin berdasarkan kepada alamat yang terakhir yang telah dimasukkan dalam MySejahtera dan penilaian MySejahtera. Saya juga telah mengadakan beberapa program jangkau komuniti ataupun outreach bersama dengan kumpulan-kumpulan tertentu, termasuklah badan-badan antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk golongan bukan warga negara. Pagi tadi saya telah mengadakan satu sesi libat urus
dengan JAKWA dan juga badan-badan NGO untuk golongan orang asli, dan strategi kita untuk memberi vaksin ini kepada golongan orang asli. Agensi Pengurusan Bencana Negara akan bertanggungjawab sebagai agensi penyelaras program promosi dan pendaftaran di peringkat akar umbi, community outreach, ya, dan NADMA mempunyai keupayaan untuk menggerakkan rangkaian di peringkat kampung dengan sokongan kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan, wakil rakyat, NGO, untuk kita buat engagement di akar umbi. Masuklah pendaftaran yang akan dibuat secara rumah ke rumah, dan kita akan dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui program Info on Wheels untuk meningkatkan pendaftaran dan juga kesedaran orang ramai. Saya juga ingin memaklumkan bahawa pada hari Rabu 17 Mac jam 4 petang saya akan ada sesi libat urus dengan Association of Private Hospitals Malaysia untuk membincangkan penglibatan hospital swasta dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan kita. Terima kasih. Saya persilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Musti YB Khairi bin Jamaluddin, yang saya hormati barisan pimpinan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Musti. Pada pagi ini saya nak update tentang perkara yang telah pun berlaku berdasarkan kepada data terkini, iaitu 14 Mac semalam 2021. Modeling kes yang dilaporkan menunjukkan R0 ataupun RT telah pun capai pada 0.87 berbanding dengan RT 0.9 pada 2 minggu lalu. Pencapaian ini disumbang oleh kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure ataupun guideline yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Pada data ini didapati bahawa jika trend penurunan dapat dikekalkan dengan rakyat terus mematuhi SOP menjelang Mei 2021, dijangkakan kes akan dilaporkan adalah dalam lingkungan 500 kes sehari. Namun begitu, jika sekiranya SOP ini tidak dapat dipatuhi, RT dijangka akan meningkat semula melebihi 1.0. Begitu juga dengan bilangan kes harian, iaitu sekiranya tidak dapat patuhi, dia akan meningkat semula. Untuk makluman juga, sehingga 14 Mac semalam didapati kebanyakan negeri telah pun mencapai RT kurang daripada 1.0, kecuali Terengganu dan juga negeri Pulau Pinang. Namun begitu, ia juga menunjukkan bahawa trend penurunan berlaku di kedua-dua negeri. Saya juga ingin maklumkan bahawa merujuk kepada taburan kes COVID-19 mengikut daerah di Semenanjung Malaysia, alhamdulillah pada 28 Februari yang lepas dan 14 Mac semalam terdapat peningkatan daerah yang hijau daripada 6 daerah, iaitu pada 28 Februari, 2 daerah di Kedah, 1 di Terengganu, 1 di Perak dan 2 di Pahang pada 28 Februari, kepada peningkatan 11 daerah pada 14 hari bulan semalam, 4 di Kedah, 1 di Kelantan, 1 di Terengganu, 2 di Pahang, 1 di Negeri Sembilan dan 2 di Perak pada 14 Mac. Peningkatan daripada 6 daerah kawasan yang hijau kepada 11 daerah. Begitu juga di Semenanjung menunjukkan pengurangan daerah yang berwarna merah daripada 42 daerah pada 28 Februari menjadi 35 daerah pada 14 Mac. Manakala di negeri Sarawak, ya, kita dapati bahawa 11 daerah di negeri Sarawak juga telah pun bertukar kepada hijau, dan 2 daerah di Sabah telah pun hijau.
Semua itu saya ingin merayu kepada semua agar terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan dan hendaklah mengamal dan memudahkan norma baru agar dapat memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Dan untuk sekian kalinya kita dapati bahawa kita akan melihatkan kepada masyarakat tentang daerah-daerah yang berlorik hijau, merah, jingga dan juga kuning serta di Sabah dan Sarawak. Terdapat peningkatan yang ketara di mana daerah-daerah hijau telah mula meningkat di Sabah selepas berapa lama bergelut untuk menangani COVID-19 di negeri itu sejak bulan September yang lepas. Dan untuk Semenanjung Malaysia, pada 2 minggu lepas hanya 6 daerah yang hijau, tetapi pada hari ini kita dapati 6 daerah di Semenanjung telah pun berstatus hijau. Ini menunjukkan bahawa peningkatan yang baik daripada pematuhan SOP. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Ada apa-apa soalan? Assalamualaikum YB, Wan Zahir daripada Media Prima. Baiklah, soalan pertama saya, apakah strategi dan pendekatan yang diambil kerajaan untuk menggalakkan individu fobia jarum suntikan untuk mendaftar sekaligus menerima vaksin? Adakah kerajaan turut mempertimbangkan untuk memberi vaksin 1 dos kepada kumpulan ini? Baiklah, soalan kedua, adakah individu yang menerima vaksin di fasiliti swasta akan dikenakan charge? Bagaimana pula kerajaan menentukan individu mana yang akan disuntik vaksin di klinik atau perubatan swasta? Dan soalan terakhir, berapa peratus perolehan vaksin yang berjaya diperoleh setakat ini? Seperti mana di dalam buku imunisasi kita boleh lihat 106% vaksin berjaya diperolehi, dan mengapa negara memerlukan vaksin yang melebihi jumlah keseluruhan penduduk termasuk warga asing di Malaysia? Terima kasih. Terima kasih. Berkenaan dengan fobia jarum tu mungkin Dr. Adam boleh jawab sebagai seorang doktor. Untuk fasiliti swasta, kalau sekiranya hospital swasta dikenal pasti sebagai pusat pemberian vaksin di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan, maka sesiapa yang dapat temu janji di hospital swasta ataupun klinik swasta tidak perlu bayar apa-apa charge. Ya, charge itu akan dibayar oleh kerajaan. Ini untuk hospital dan klinik swasta yang terlibat dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan ini juga adalah antara intipati perjumpaan saya dengan Association of Private Hospitals Malaysia nanti. Dan GPs sedang pun disenarai di bawah Protect Health, di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini bagi vaksin yang diberi melalui program kerajaan, program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Individu itu akan dihantar ke pusat pemberian vaksinasi berdasarkan kepada alamat mereka. Jadi kalau pusat pemberian vaksinasi yang paling berhampiran dengan alamat mereka adalah hospital swasta, mereka akan pergi ke hospital swasta. Kalau dia hospital kerajaan, dia akan dihantar ke hospital kerajaan. So based on location, sebab kita nak memudahkan program imunisasi ini. Kenapa kita telah ada perjanjian yang melebihi keperluan kita? Yang pertamanya, bukan semua vaksin telah pun menerima kelulusan daripada pihak NPRA KKM, ya. Hanya 3 sahaja, Pfizer BioNTech, Sinovac dan AstraZeneca. Yang lain yang kita beli seperti Sputnik dan juga CanSino belum lagi mendapat pendaftaran. Jadi kita beli lebih untuk kita mitigasi masalah kelulusan regulatory, satu. Dan yang kedua, untuk kita mitigasi ataupun mengurangkan risiko penghantaran. Takut penghantaran lewat, ya. Sebagai contoh, AstraZeneca sepatutnya kita terima pada suku tahun pertama, tetapi setakat ini belum lagi kita menerima jadual penghantaran. Sebab itu lebih baik kita ada lebih banyak lagi vaksin dalam portfolio kita. Yang ketiga, ada kemungkinan kita perlu bagi booster shot kepada penerima vaksin sekiranya terdapat keperluan untuk memberi satu lagi dos pada tahun depan.
katalah COVID masih lagi tidak dapat diselesaikan. Jadi ada baiknya kita ada stok penimbal ataupun stockpile. Dan yang terakhir, mungkin kita akan melihat kelulusan dari segi clinical trial untuk vaksin ini diberi kepada golongan remaja. Pfizer dan AstraZeneca sedang menjalankan uji kaji klinikal terhadap mereka yang berusia 12 hingga 16. Dan kalau ini diluluskan, maka kita perlu stok tambahan untuk diberikan kepada remaja ataupun golongan remaja di Malaysia yang sekarang ini tidak tersenarai. Dr. Adam? Ya, berkenaan dengan fobia atau ketakutan terhadap jarum, isu yang paling kita perlu ketengahkan ialah vaksin ini mesti disuntik ke intramuskular, iaitu dalam otot. Jadi dia memerlukan jarum yang tajam dan juga mencukupi untuk sampai ke muscular layer. Dan kebanyakan suntikan yang diberikan kepada peserta ataupun mereka yang menerima vaksin, jarum yang digunakan adalah sangat halus dan juga berukuran, dia digunakan ada sentimeter, dia 1 inci ataupun satu suku inci berjarak, dan juga dia menggunakan gauge 27, kebanyakan 27. Untuk draw the vaksin daripada vial, biasanya jarum yang besar digunakan. Itu bukan disuntik kepada otot. Juga jarum ditukar untuk memastikan bahawa penggunaan jarum selesa kepada para penerima vaksin yang diberikan. Untuk sekian kali kita memang mengetahui bahawa fobia kepada jarum perlukan psychiatric intervention ataupun kita perlu pastikan bahawa counselling diberikan supaya tidak timbul fobia di kalangan mereka yang menerima vaksin. Pertama sekali mereka yang tidak pernah menerima suntikan sepanjang hayat mereka. Jadi di semasa kita memberi vaksinasi ada lima stage. Selepas stage pertama tu register, stage kedua adalah di mana mereka confirmkan pendaftaran, yang ketiga itulah di mana counselling diberikan, dan di situ kita akan menerangkan kepada mereka yang menerima vaksin untuk disuntik menggunakan apa yang keperluan yang sewajarnya untuk mereka mengetahui sebelum mereka ke stage keempat, iaitu untuk disuntik. Untuk report yang kita dapat setakat ini, fobia pada jarum sangat minima dan tidak mendatang kesan yang besar kepada pelan imunisasi kebangsaan COVID-19. Okey, soalan seterusnya. Assalamualaikum Datuk Seri dan YB, saya Fauzi dari Asrawani. Datuk, saya ada dua soalan. Satu berkaitan dengan vaksin AstraZeneca, di mana minggu lepas kerajaan Malaysia dah lulus lulus untuk pembelian vaksin, dan hari ini kita tengok ada beberapa negara telah pun tangguh untuk penggunaan vaksin ini disebabkan kesan-kesan sampingan termasuk pembekuan darah. Jadi bagaimana pendirian Malaysia setakat ini? Dan yang kedua adalah update dari segi pampasan kepada mereka yang berdepan dengan kesan sampingan terhadap penggunaan vaksin ini. Saya jawab soalan kamu, Dr. Adam jawab soalan pampasan. Berkenaan dengan AstraZeneca, kita baru telah menerima makluman daripada AstraZeneca berkenaan dengan kesan daripada vaksinasi. Setakat ini tidak ada data yang menunjukkan kaitan langsung antara pemberian vaksin dengan kes-kes blood clot yang telah menyebabkan kematian di beberapa negara yang lain. Namun demikian, kita masih lagi kaji perkara tersebut. Vaksin AstraZeneca belum lagi sampai di Malaysia dan belum lagi digunakan di Malaysia. Dalam tempoh masa sebelum ia sampai, kita akan terus melihat kepada maklumat data klinikal berkenaan dengan kejadian-kejadian tersebut, dan apabila pakar telah buat rumusan berkenaan dengan isu ini, kita akan umumkan nanti. Buat masa ini tidak ada apa-apa pendirian lain berkenaan dengan penerimaan ataupun pembelian AstraZeneca masih lagi kekal di Malaysia. Ya. Saya tambah sikit berkenaan dengan AstraZeneca. Kita masih yakin dan percaya kepada NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency, yang memang membuat penelitian yang rapi terhadap apa juga vaksin yang perlu masuk ke negara kita untuk diberi lisen ataupun kelulusan. Untuk AstraZeneca, tentu sekali kita melihat pada kualiti, keberkesanan dan keselamatan vaksin itu sendiri. Jadi seperti mana yang dimaklumkan oleh Menteri Mosty tadi, memang tidak ada evidence increase blood clot risk from vaksin yang diberikan.
untuk tabung mudarat vaksinasi COVID-19 kebangsaan. Seperti saya maklumkan bahawa kita akan putuskan pada mesyuarat kabinet pada Rabu ini, kerana pada minggu lepas Jumaat kita masih lagi sirkulat kepada kementerian-kementerian untuk pengesahan, dan saya dapati pada Rabu ini kita akan putuskan sebuah satu daripada mekanisme untuk mengatasi tentang apa mudarat terhadap vaksin COVID-19. Ini dipanggil bukan pampasan, tetapi ada dipanggil sebagai tabung mudarat vaksinasi COVID-19 lah. Okay, we will discuss on Wednesday dan kita akan umum minggu depan PC. Ya, ada yang melalui yes. Good afternoon, YB. YBKJ, I have a question for you. I'm Kanmani from Code Blue. Does the government have an estimate of the proportion of Malaysians aged above 60 who are vaccine hesitant, since the majority of the elderly people in a small Code Blue survey don't want to register for COVID vaccination? So how exactly CITF is going to identify the 9.4 million elderly people with comorbidities to be vaccinated in phase 2 in April? Will CITF send personal invitation letters to these peoples? And my second question is, why did cumulative MySejahtera vaccine sign-ups drop by more than 150,000 registration in Perlis, Kedah, Putrajaya, Melaka, Kelantan, Terengganu and Labuan from March 10 to March 11? Yeah, thank you. On the first question of the elderly, we are reaching out to them via various methods. One is, of course, getting the message out through their doctors, their physicians, in whether they are physicians in government practice or private practice. They'll be reaching out to their patients to encourage them to sign up for the vaccination. And this is ongoing right now. This will take some time, but we feel that by the physicians giving counsel to their own patients, this will increase the sign-ups. We are also working together with NGOs, elected representatives, and other government agencies like Kementerian Pembangunan Wanita to help register the elderly, especially those who are at Pusat Aktiviti Warga Emas, those who belong to NGOs, to encourage them to sign up. And we will also be having a communications campaign specifically targeting the senior citizens in educating them about the vaccines. We foresee that registration amongst the senior citizens will be slow initially, but we hope that through the strategies that I've outlined just now, we can start seeing an increase in the numbers of senior citizens. But I think the most effective way of doing it will be through their own physicians when they come for appointments at their hospitals and at their clinics, can encourage them to sign up for the vaccines. And that's the message that we've put out. Berkenaan dengan penurunan jumlah pendaftaran MySejahtera di beberapa negeri, pihak MySejahtera kini sedang mengemaskini data pendaftaran yang telah dihantar oleh orang ramai melalui MySejahtera di dalam menguruskan data yang diperolehi untuk tujuan seperti pemberian temu janji. Lanjutan daripada penambahbaikan ini, satu lagi kategori data telah mula dimaklumkan kepada orang ramai secara harian, iaitu peratusan pendaftaran kepada populasi Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas untuk setiap negeri. Pada masa yang sama, data yang dikemas kini juga telah dibersihkan daripada pendaftaran berulang kali atau berganda dan sebab-sebab seperti pertukaran alamat. So it's a bit of data cleaning that has resulted in that. Okay? Okay. Ada lagi daripada ni? Yes, hi. I'm Geraldine from Malaysia Kini, and my question is the delivery of the vaccines coming in fast enough to keep up with vaccinating new people? Because currently we have 500,000 and we have already vaccinated about 250, 300, and do we need to reserve half of the doses for these people for their second doses? Like, what's the inventory management like? Do we administer 250K and reserve the other? Geraldine, yeah.
we are rolling the phase 1. So initially we had one dose, one reserve policy, but because we want to get it done as quickly as possible, today at CITF, I asked them to roll the implementation, meaning that they don't have to wait for the delivery for them to administer to more than 50%. Because we already have the delivery schedule from Pfizer, and Pfizer seems to, up to now, be efficient as far as the delivery is concerned. When they have promised to deliver, they have delivered. So that has given us the assurance to proceed with a rolling basis. That means we don't have to wait for 2 doses to be here in order to start giving new doses to someone who's not received the vaccine. Ya, rolling fasa pertama hari Rabu ini merupakan tarikh 21 hari selepas first vaccination yang diberikan kepada Yang Amat Berhormat Prime Minister. Maknanya kita dah boleh mula suntikan dos kedua kepada mereka yang telah pun menerima vaksin dos pertama bermula hari Rabu ini dan seterusnya. Okay, next, Straits Times, Shannon. Or whoever. Hi, YB. Shannon here. YB, Kyrie, you've spoken about the need to build trust with undocumented migrants to assure them that they will not be arrested when they come forward to be vaccinated. Can we know more about the mechanism? Have the discussions already begun with the CSOs, UNHCR, and all those other bodies? And also, can you comment on Pakatan Harapan's call for amnesty to be granted? Would this also be considered? Thank you. Yeah, we'll be discussing the issue of amnesty at Cabinet soon on whether or not that's part of the immunization program. But last week I had a session together with the United Nations agencies, including IOM, the Office of Migrants, and also WHO, and they have suggested some parameters for the implementation of the program, especially to undocumented migrants. I'll be having a session with the Home Ministry very soon to discuss this exact issue, and once we have agreement at Cabinet on whether or not amnesty is part of it and what the implementation strategy will be, I will announce that. But with the engagement with international organizations and local CSOs has already started, and I've given the assurance that the principle will be that we give it to undocumented migrants without them being afraid of being detained or deported. We'll take 2 more questions. We have a launch after this. Dr. Adam, lagi soalan? Tak dengar, Rafidah. Tak dengar, tak jelas. Berpecah-pecah. Ya, Rafidah tak dengar, Rafidah. Sorry. Sinchu. Oh, yeah, Pocket Time and Sinchu lah last. Okay. Good afternoon, YB. So a little more about AstraZeneca. So AstraZeneca's vaccine rollout has gotten off to a rocky start in Europe, and some even suspended temporary deferral or whatever they call the use of this kind of vaccine due to the several reports of the blood disorder. Since the government seems like considering to bring in the vaccines, is there any solution or maybe compensation in case the same thing happened to our people? And this is the first question. And the second question is, Quad or QSD say that they aim to increase vaccine production to 1 billion doses for Southeast Asia countries, latest by the end of 2022. So is there any progress on this? Have our government decided to accept the offer? Yeah, thanks. On the compensation issue, Dr. Adham has already answered. That includes AstraZeneca. Yeah. So the compensation will be discussed at Wednesday at Cabinet, and we will announce it on Monday at next week's press conference. As far as Janssen is concerned, we had a Jawatan Kuasa Jaminan Access Vaccine meeting the other day. We've decided not to go ahead for now because the doses that are on offer and the delivery schedule that's on offer is not to the satisfaction of the Malaysian government. So unless Janssen can come back with increased amount and a faster delivery schedule, then unfortunately it will not be part of the portfolio. Okay, last one, Sinchu Jitpo. Good afternoon, ministers.
I'm from Hsinchu. My question is about vaccine passport, particularly in European Union, because we are concerning about the Malaysian will not be able to choose which vaccine they want. So it causes their legitimate concern to travel to European countries. We understand that EU vaccine passport will only be valid with 4 vaccines approved by EU. But in Malaysia, we have 5 vaccines available, but only Pfizer and AstraZeneca have been approved by EU. So how Malaysia government will handle with this? And could we get an official response from ministry? Thank you. Thank you. The Sputnik V vaccine from Russia is undergoing rolling review by the European EMA regulator, and we feel that it will also be registered under EU, under the EMA of EU. But whatever it is, we will have to start discussing with the EU and other countries so that they can accept all vaccines that have been given emergency use authorization by WHO. Kalau kita nak panggil ni guna regulatory approval masing-masing susah, but at least if the vaccine has emergency use authorization by WHO, then countries should be able to accept that. Yeah? And we feel that all our vaccines will get authorization from WHO, but we will be talking to EU and other countries about this vaccine passport. Okay, thank you everyone. Terima kasih.